Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2. Kali ini kita akan masuk ke bidang sirah di bawah tajuk sama seperti minggu lepas, iaitu Nabi Muhammad SAW, sahabat sejati. Okey, untuk minggu sebelum ini kita telah pun membuat latihan live worksheet, okey, berkenaan dengan apakah pengertian sahabat sejati dan juga siapakah sahabat-sahabat Nabi yang terpilih. Okey, ada berapa kesemua yang kita telah bincangkan di dalam latihan, iaitu yang pertama sekali, okey, ini ulangan ya, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ialah Bilal bin Rabah. Yang ketiga, Sumayyah binti Khuyyat. Kemudian yang keempat ialah Ali bin Abi Talib. Saya harap kamu ingat. Okey. Siapakah sahabat Nabi? Okey. Sahabat Nabi yang perempuan di dalam keempat sahabat Nabi tadi yang saya sebutkan nama. Okey. Sumayyah bin Khuyyat. Okey, siapakah sahabat Nabi yang terdiri daripada kanak-kanak? Okey, Ali bin Abi Talib. Seterusnya, siapakah sahabat Nabi yang terdiri daripada hamba? Okey, Bilal bin Rabah. Dan sahabat Nabi yang lelaki ialah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, untuk hari ini saya nak terangkan berkenaan dengan akhlak Nabi Muhammad. Okey, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Okey, dekat bawah ni ada kisah, okey, pada suatu ketika Abu Hurairah sangat lapar. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Okey, akhlak Nabi yang cerita dalam kisah ini, okey, di mana Abu Hurairah ni pada satu hari dia sangat-sangat lapar. Siapa Abu Hurairah ni? Abu Hurairah ni ialah sahabat Nabi. Okey, satu hari dia sangat lapar. Lepas tu Nabi pun ajaklah Abu Hurairah ni ke rumah baginda. Nabi ni sebenarnya dia dah tahu dah Abu Hurairah ni tengah lapar. Jadi baginda pun mengajak Abu Hurairah ke rumah baginda. Okey, kemudian Nabi minta Abu Hurairah ni hidangkan susu. Okey, hidangkan susu. Kebetulan masa tu ada juga sahabat-sahabat Nabi yang lain yang datang. Jadi, Nabi minta Abu Hurairah untuk hidangkan susu tu. Jadi, sahabat-sahabat Nabi ni lah yang minum dulu. Termasuk Abu Hurairah. Setelah selesai sahabat-sahabat Nabi ni minum susu tersebut, barulah Nabi minum. Okey, bukan dia sama-sama berebut dengan rakan-rakan dia yang tetamu-tetamu tadi. Okey, dia bagi hidangkan dulu untuk tetamu dia minum. Tetamu baginda minum. Okey, yang baki tu barulah Nabi minum. Jadi, apa yang kita dapat simpulkan? Okey, kesimpulan yang kita dapat buat daripada kisah ini. Okey, yang pertama kesimpulannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memahami para sahabat baginda. Okey, Nabi dah tengok keadaan Abu Hurairah macam tu. Oh, dia tahu mesti Abu Hurairah ni tengah lapar. Okey, tak payah bagi tahu. Nabi tengok, Nabi dah kenal sahabat dia. Okey, yang kedua, sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Okey, kalau kamu tengok perwatakan kawan kamu, okey, dia tengah gelisah, kamu tengok dia kepit-kepit. Tu tandanya apa? Tandanya dia nak kencing. Jadi dia takut, mungkin kamu nampak dia takut nak bagi minta izin dekat guru kelas untuk nak keluar pergi ke tandas. Jadi kamu bantu dia pergi bersama-sama dengan dia, berjumpa dengan guru mata pelajaran pada masa tu, kamu minta izin untuk ke tandas. Kamu tengok kawan kamu macam ni, kamu dah tahu dah apa masalah dia. Tunjuk sikap prihatin terhadap rakan kamu. Yang ketiga,
suka mengutamakan para sahabat. Okey? Tadi kamu tengok dalam kisah ni, Nabi hidangkan dulu susu tu, Nabi bagi dulu sahabat-sahabat Nabi ni minum dulu susu tu. Okey? Yang balance tu, yang baki tu baru Nabi minum. Okey, dan yang terakhir ialah Nabi Muhammad SAW sangat merendah diri. Okey, Nabi ni dia tak sombong, dia tak bongkak. Okey, dia sentiasa low profile. Okey, seterusnya, okey, kita nak contohi akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat. Okey, kita nak berkawan dengan kawan kita ni, sikap siapa yang kita kena ambil contoh. Jadi kita contohilah akhlak Nabi Muhammad dalam dia bersahabat, dia berkawan. Macam mana kita nak berkawan dengan kawan kita? Kita tengok contoh Nabi Muhammad, dia berkawan macam mana, kita cuba ikut apa yang Nabi buat. Okey, yang pertama, Nabi Muhammad SAW menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Okey, masa sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi dia ziarah. Okey, bila rakan dia sakit, Nabi ziarah rakannya yang sakit. Jadi, apa yang kamu tengok keadaan, okey, Nabi ziarah rakan Nabi yang sakit, apa yang kamu nak contoh? Jadi, saya hendaklah menziarahi sahabat ketika ditimpa bencana. Okey, contohnya kamu tahu kawan kamu kebetulan masa tu terputus bekalan makanan. Okey, dalam keadaan pandemik macam ni kan. Okey, terputus bekalan makanan. Jadi, kamu cubalah usulkan masalah kawan kamu tu pada kedua ibu bapa kamu. Mana tahu kedua ibu bapa kamu nak tolong. Okey, kamu tahu kawan kamu ditimpa masalah, ditimpa bencana. Jadi, kamu cuba ziarah dan tengok apa yang diperlukan. Okey. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Sayyiduna Salman Al-Farisi. Okey, Nabi Muhammad bantu tanam pohon kurma sebab nak membebaskan Salman Al-Farisi. Okey, jadi apa yang kamu boleh contoh di sini ialah saya perlu melazimi membantu rakan yang dalam kesusahan. Contohnya hari tu kamu tengok kawan kamu terlupa nak bawa kotak pensel. Jadi dia tak ada sebatang pensel pun untuk dia nak tulis. Jangan kamu tengok saja. Kamu ada banyak pensel kebetulan pada hari tu kamu bagi kawan kamu pinjam sebatang. Tak luak pensel kamu kan kalau kawan kamu pinjam, okey? Jadi biasakan kalau tengok kawan ni tak ada yang ni kamu bagi. Kalau tak ada yang ni bagi. Okey, tapi kalau kamu dah tengok dia ni hari-hari tertinggal kotak pensel, tak payahlah, nanti dia dah jadi satu tabiat dia, main sekolah kawan yang bagi pensel. Okey? Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW. Okey? Nabi panggil, gelarkan Sayyidina Abu Bakar tu dengan As-Siddiq, dengan gelaran As-Siddiq. Okey? As-Siddiq tu panggilan yang baik, bukan panggilan yang mencela. Okey? Jadi kamu nak contoh akhlak Nabi tu macam mana? Saya memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Okey? Panggilan yang baik saja. Janganlah kamu buat gelaran, kamu tengok kawan kamu pendek sikit, kamu pun panggil dia, ketot. Jangan macam tu. Okey? Panggil dengan gelaran yang baik. Hai cantik, hai manis. Macam tu. Okey, kawan pun rasa, aku cantik rupanya. Okey? Seterusnya, Al-Hubab bin Munzir menasihati Nabi Muhammad SAW di dalam perang Badar agar menukar tapak perkhemahan. Okey? Jadi di sini saya bersedia menerima teguran dan nasihat daripada
kawan-kawan. Ini menunjukkan Nabi seorang yang rendah diri. Dia menerima pandangan rakan-rakan. Jadi dia rasa bukan diri dia sahaja yang betul. Jadi dia cuba mendengar pendapat rakan-rakan. Samalah macam kamu dalam kelas. Kamu janganlah nak menang apa yang kamu nak sahaja. Okay, cuba dengar kawan pun ada pendapat. Mungkin kawan ada pendapat dia macam ni. Sepatutnya buat macam ni. Jangan hanya ikut pendapat kamu sahaja. Okey. Okey, selesai penerangan Ustazah. Jadi, untuk seterusnya, kamu buka buku aktiviti pendidikan Islam tahun 2, muka surat 112. Okey. Semua dah ready? Okey, kita baca soalan Kita baca soalan nombor 4, okey, melintang. Sahabat yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW ke rumah baginda. Siapa tadi Ustazah cerita? Okey, Abu Hurairah. Okey, jadi yang ni ialah nombor 4. Nombor 4 melintang di sini. Kamu ceraikan huruf tu. Alif, Ba, Waw, Ha, Ra, Ya, Ra, Ta. Okey. Abu Hurairah. Selesai nombor 4. Nombor 5. Nabi Muhammad meminum air apa dari bekas para sahabat? Air susu. Jadi yang ni nombor 5. Susu. Dia dah tulis dah. Okey, selesai. Nombor 1 menegak pula. Menegak arah sini. Okey. Nabi sangat apa dia? Nombor 1. Nabi sangat terhadap para sahabat. Okey, Nabi sangat prihatin. Okey, yang ni nombor 1. Pa, Ra, Ya, Ha, Alif, Ta, Ya, Nun. Prihatin. Okey, seterusnya, sikap apa ialah akhlak Nabi Muhammad SAW? Okey, nombor 2, sikap merendah diri. Mana merendah diri? Yang ni nombor 2. Mim, Ra, Nun, Dal, Ha, Dal, Ya, Ra, Ya. Merendah diri. Okey, dan akhir sekali yang ni lah. Baginda sentiasa apa dia? Para sahabat. Bersyukur. Okey, nombor 3. No, sorry. Sorry nah. Bukan. Yang ni, utamakan para sahabat. Nombor 3. Okey, alif waw, ta, alif, mim, alif, kaf, nun. Okey, selesai nombor 3. Okey, selesai latihan muka surat 112. Ustazah harap kamu dapat buka muka surat 114. Okey. 114. Okey. Arahan di sini ialah bincang dan lengkapkan. Okey. Nabi Muhammad SAW seorang sahabat yang sejati. Akhlak baginda perlu dicontohi. Okey, jadi perkara yang perlu saya lakukan sekiranya rakan saya, yang pertama, sekiranya rakan kamu sakit, apa yang perlu kamu lakukan? Okey, kamu perlulah, okey, Nabi buat apa? Kamu nak kena contoh akhlak Nabi ni dalam berkawan, dalam bersahabat. Okey, bila rakan Nabi sakit, Nabi buat apa? Nabi menziarahi. Jadi kita kena contoh Nabi lah.
Bila rakan kita sakit, kamu akan menziarahi. Menziarahi. Menziarahi dan buat apa? Menziarahi dan bukan pi bergosip. Okey? Jumpa menziarahi rakan kamu dan bertanya khabar. Okey. Okey, yang kedua, sekiranya rakan saya mengalami kesusahan, apa yang kamu nak buat? Okey, saya akan apa? Menolong dan membantu. Okey. Seterusnya nombor 3. Sekiranya rakan saya tidak membuat kerja sekolah. Yang ni selalu kan? Kamu tengok kawan kamu pergi sekolah baru dia nak buat kerja sekolah. Jadi, kamu pun buat apa? Membantu mengajar. Okey, kamu bantu ajar kawan kamu buat kerja sekolah tu. Bukan kamu bagi tiru. Membantu, mengajar, membuat kerja okey, kamu tak muat, kamu sambung bawah. Kerja sekolah. Okey, seterusnya nombor 4. Memanggil rakan yang lain dengan panggilan yang tidak baik. Okey? Jadi, kamu dengar kawan kamu panggil, gemuk. Ketat. Kamu pun menegur. Bila kawan kita buat silap, kamu jangan takut untuk nak beri teguran. Tapi teguran pun kena berhemah. Menegur dan nasihat sikit-sikit. Okey? Menasihati. Okey, last sekali. Diejek rakan yang lain. Okey, bila kamu tengok kawan kamu sedih sebab dia diejek oleh rakan yang lain, kamu pun memberi apa? Kata semangat. Janganlah pergi tambah kata lagi kat dia. Kamu pun pujuklah dia. Bagi kata-kata semangat. Kata takkan jejah apa pun kalau kawan kamu ejek kamu tu. Okey? Memberi kata semangat. Okey, jadi Ustazah harap kamu dapat jawab latihan muka surat 112 dan 114 dengan merujuk video ini. Setakat itu saja untuk hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum.